Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Makin gempa, makin panas kerana kebiadaban dan juga dikatakan menghina mahkamah. Azmina Aili akan memberi keterangan terhadap perbuatan dan juga tindakan beliau. Jadi apa sebenarnya yang berlaku nih sahabat-sahabat semua? Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. Azmin akan beri keterangan berhubung permohonan prosiding hina mahkamah. Itu antara kenyataan daripada media yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi kalau kita lihat hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan mendengar keterangan daripada Azmin Ali berhubung permohonan sebuah syarikat pengimpet telur untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu. Ini susulan prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hun hari ini untuk pendengaran ex parte atau hanya satu pihak dalam pertikaian hadir berhubung permohonan JNE Advantech Sdn Bhd untuk mendapatkan kebenaran bagi meneruskan tindakan komitel itu. Plaintiff ingin mendakwa Azmin kerana menghina mahkamah berkaitan penyerahan keterangan saksi dalam saman fitnah syarikat itu terhadap Azmin. Jika disabitkan kesalahan, Azmin boleh dikenakan denda dan juga hukuman penjara. Keterangan Azmin yang juga adun hulu kelang itu juga adalah bagi perbicaraan di mahkamah bulan lepas mengenai saman fitnah syarikat itu terhadapnya berhubung isu impet telur dari India. Peguam syarikat itu, Bhavanas Sarmah, mengesahkan keputusan prosiding dalam talian hari ini. Katanya Pesuruhjaya Kehakiman dalam menjalankan budi bicaranya telah menukar permohonan kebenaran ini kepada pendengaran antara pihak, kedua-dua pihak hadir e-review seterusnya pada 27 Jun ini. Jadi kami perlu menyerahkan kertas kebenaran kepada satu pihak pasukan Guaman Azmin dalam masa yang seminggu, kata pegawai itu kepada Malaysia Kini. Berikutan keputusan hari ini, Mahkamah akan menetapkan tarikh perbicaraan untuk mendengar hujan lisan daripada pasukan peguam plaintiff dan defendant sama ada kebenaran patut diberikan untuk syarikat itu meneruskan permohonan komitel. Plaintiff memerlukan kebenaran mahkamah sivil sebelum dibenarkan untuk memulakan permohonan menghina mahkamah itu. Berdasarkan salinan afidavit, sokongan pengurus besar JNE Advantech Rajesh Jakaisan mendakwa Azmin menyalahguna proses mahkamah dan mengganggu pentadbiran keadilan. Rajesh mendakwa perkara itu berlaku apabila Azmin memfailkan keterangan saksi pada 16 Mei tahun ini, sehari sebelum perbicaraan penuh di mahkamah pada 17 Mei di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hun. Sedangkan defendant telah memfailkan kenyataan saksi sebelum ini pada November 15 tahun lepas. November 15 tahun lepas pada 2023. Jadi perbicaraan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada 13 Mei dan 17 Mei. Dan JNE Advantech mendakwa ini bermakna defendant telah mengambil pendirian baharu dalam memberikan keterangan utamanya yang didakwa bercanggah dengan kenyataan saksi terdahulu. Rajesh mendakwa mahkamah pada 16 November tahun lepas mengarahkan plaintiff dan defendant memfailkan dokumen prah perbicaraan dengan kenyataan saksi mereka selewat-lewatnya 30 Disember tahun lepas. Plaintiff mendakwa pada hari kedua perbicaraan mahkamah pada 17 Mei tahun ini, Azmin telah menyampaikan sesalinan ikatan dokumen tambahan yang mengandungi keterangan saksi baru selepas plaintiff menutup kes. JNE Advantech mendakwa Azmin gagal atau cuai untuk memberikan penjelasan mengenai kelewatan penfailan pada hari kedua perbicaraan. Plaintiff memohon mahkamah mengambil kira kenyataan saksi Azmin sebelum ini bagi membolehkannya melakukan penilaian terhadap menyeluruh terhadap kredibiliti defendant sebagai saksi. Awal tahun lepas JNE Advantech memfailkan saman fitnah berhubung ucapan Azmin dalam satu ceramah pada 11 Mac tahun yang sama. Dalam pernyataan pembelaan, Azmin menafikan cuba memfitnah syarikat pengimpet telur itu dengan menyatakan bahawa dia hanya mempersoalkan janji kerajaan Anwar Ibrahim untuk mengadakan tender terbuka kepada semua perolehan kerajaan. Defendant menyatakan bahawa ucapannya tidak pernah menyebut nama syarikat dan merujuk kepada kerajaan dan ahli perniagaan Depak Jakaisan. Dalam jawapan balas syarikat itu yang difailkan pada 11 Ogos tahun lepas, plaintiff berkata kenyataan Azmin adalah fitnah pada awal ucapannya
Dan pada bahagian berikutnya, apabila mendakwa pihak tertentu terlibat dalam penyelewengan berkenaan yang dalam fikiran munasabah mana-mana pendengar secara tidak langsung merujuk kepada syarikat itu. Dan JNE Advantek berkata, walaupun ucapan Azmin tidak menamakannya, syarikat itu menegaskan adalah menjadi pengetahuan umum bahwa plaintiff ialah pengimpet telur tunggal dari India. Berikutan namanya disebut oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, di Parlimen pada 8 Mac tahun lalu. Muhammad ketika berucap di Dewan Rakyat pada masa itu berkata JNE Advantek diberi permit untuk mengimport telur dari India untuk jangka masa pendek bagi menangani kekurangan produk itu di Malaysia pada masa itu. Menteri itu berkata, kontrak diberikan kepada syarikat itu bukan melalui tender terbuka kerana isu kekurangan telur yang berlarutan memerlukan tindakan segera oleh kerajaan. Jadi melalui saman sivil berkenaan, plaintiff menuntut ganti rugi am, pampasan ganti rugi teruk dan teladan yang tidak dinyatakan. Syarikat itu memohon injaksi untuk menghalang Azmin daripada terus menfitnahnya serta faedah 5% ke atas jumlah penghakiman yang diberikan kos dan apa-apa relief yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Jadi sekali lagi, Mahkamah Tinggi menetapkan 25 Julai untuk penghujan lisan saman itu. Tarikh keputusan berumusan itu juga masih belum ditetapkan. Jadi ini dia sahabat semua, ya, perkara yang agak mengejutkan. Adakah perkara ini disengajakan oleh Azmin Ali sehingga akhirnya beliau terpaksa ya memberikan keterangan ya berkaitan dengan dakwaan ya. Beliau sudahlah buat fitnah, lepas tu dikatakan menghina mahkamah lagi. Apa sudah jadi sahabat-sahabat semua? Adakah ya Azmina Aili ini sudah pakar dalam memfitnah seperti mana parti sekutu mereka PAS ya, itu adalah kepakaran mereka, dan mungkin Azmina Aili ini sudah belajar ya daripada parti ini sahabat-sahabat semua untuk menyebarkan fitnah, berita palsu, membuat persepsi buruk dan sebagainya. Apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Jadi menarik untuk kita fikirkan. Dan sebelum saya akhiri, satu lagi berita singkat yang ingin saya kongsikan adalah Azam Baki menyatakan tarik balik saman fitnah kepada pemberi maklumat. Jadi apa sebenarnya info ini? Mari kita lihat ya kenyataan media ini. So apabila dikatakan Azam Baki ya menarik balik saman fitnah pada ya seorang pemberi maklumat. Jadi sekali lagi Azam Baki, kalau kita lihat kenyataan yang saya petik daripada Malaysia Kini menyatakan Azam Baki telah menghentikan ya saman fitnahnya terhadap seorang pemberi maklumat iaitu Lalita Kunaratnam. Dan ekoran keputusan itu dia ya membuat keputusan untuk menarik balik saman beliau. Ada masalah dengan internet kita nih sahabat-sahabat semua. Maafkan saya. Alright. Jadi apapun itu, inilah perkara yang dua perkara yang menarik yang saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pertama tadi berkaitan dengan Azmina Aili yang dikatakan ya terpaksa ya untuk memberikan keterangan karena dikatakan menghina mahkamah. Apa pandangan anda? Berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.